saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so jadi pada malam ini sebenarnya satu topik yang sebenarnya bagi saya satu topik yang asas dan juga penting. Okey, kerana sebut saja detox pada hari ini, ramai di kalangan masyarakat kita hari ini, dia agak tertumpu kepada satu aspek saja. Okey, sebut saja detox saja, apa yang perlu kita detox? Okey, hari ini ramai di kalangan kita hari ini dan juga malahan dunia perubatan juga sering menyatakan bahawa di mana kita perlu detox. Okey, detox ni maksudnya kita buang kotoran. Okey, dan selalunya kita tertumpu kepada toksin. Okey, apa itu toksin? Okey, ramai di kalangan masyarakat kita pada hari ini dia agak keliru dan juga tidak mempunyai satu jawapan yang spesifik ataupun tepat. Kerana apa? Yang pertama sekali, kalau kita lihat sebut saja toksin pada hari ini, ramai di kalangan kita hari ini agak keliru. Okey, sebenarnya apa itu definisi toksin yang sebenarnya? Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda dan mungkin ini merupakan satu jawapan yang mungkin selama hari ini anda tidak tahu apa itu toksin. Toksin ni kalau kita lihat bukan saja racun, kotoran. Sebenarnya definisi toksin dalam dunia perubatan adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh badan kita. Walaupun sesuatu itu baik. Okey? Jadi dia merupakan toksin. Contoh, gula. Gula baik untuk untuk badan kita. Tetapi kalau dia berlebihan, dia merupakan toksin. Ingat Jadi definisi toksin yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh badan kita merupakan toksin ini. So jadi hari ini saya nak kongsikan sikit supaya anda lebih faham dan saya akan pecahkan kepada anda apa yang perlu kita detox di dalam badan kita Okey. So jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda iaitu topik hari ini adalah iaitu detox Okey. So apa yang saya nak kongsikan kepada anda dan apa yang perlu kita detox Okey, so jadi pertama sekali kita sudah tahu apa itu toksin. Toksin merupakan sesuatu yang tidak diperlukan oleh badan kita. Walaupun dia bagus, walaupun dia baik, okey, tetapi kalau tak diperlukan oleh badan kita, itu merupakan toksin yang perlu kita buang di dalam badan kita. Kalau tidak akan mewujudkan berbagai-bagai komplikasi. Okey, so ini merupakan asas iaitu 8 tanda. 8 tanda di mana badan anda mempunyai toksin ataupun penuh toksin. Okey, jadi sebenarnya tanda-tanda ini merupakan simptom. Okey, merupakan simptom ataupun lebih mudah di dalam rawatan sebab terapi menunjukkan bahawa badan kita nak bagi tahu kita bahawa kita sudah mengalami masalah ataupun di mana badan kita sudah bertoksin. Okey. Yang pertama sekali macam mana kita nak mengetahui ataupun simptom badan kita bertoksin? Yang pertama sekali, okey, kita tengok sembelit. Okey, maksudnya kita buang air besar ni agak sukar, lama Okey. So jadi kalau kita lihat hari ni, kalau mengikut kajian di mana manusia perlu ataupun kita perlu buang air besar sekurang-kurangnya iaitu 1 atau 2 kali sehari. Kerana apa? Bergantung kepada consumption ataupun makanan yang kita ambil Okey, kalau kita rasa ada sembelit, bermaksud badan kita mula bertoksin. Okey. Lepas tu perut kita kembung, okey, rasa macam tak selesa, okey, rasa itu merupakan tanda-tanda awal. Kepala kita sakit, ini merupakan tanda-tanda. Letih dan juga lesu, di mana toksin banyak dalam saluran darah. Okey, mulut berbau, okey, ini juga merupakan bahawa tanda-tanda awal badan kita bertoksin. Mungkin kita belum sakit lagi, okey. Dan juga masalah perut buncit, kulit kita agak kusam, masalah berjerawat, okey, gatal-gatal, okey, dan juga macam contohnya kemaruk makan, maksudnya di segi macamnya kita makan rasa metabolisme kita tidak apa bagus. So ini merupakan tanda-tanda awal sebenarnya. Kerana apa? Hari ini saya nak fahamkan anda di dalam Zoom ini Yang pertama sekali, di mana penyakit akan melalui 3 peringkat. Peringkat pertama yang dikenali sebagai di mana peringkat awal.
di mana di peringkat awal ini badan kita sudah bertoksin. Di mana di peringkat awal ini di mana badan kita sudah tidak sihat tetapi kita belum sakit. Okey, jadi apabila perkara yang pertama ini berterusan, okey, berterusan mungkin dia ambil masa bulan atau tahun, dia baru dia akan pergi ke peringkat yang kedua, di mana di peringkat kedua ni badan kita badan kita dah rasa sakit ataupun kita sudah berpenyakit. Dan lepas tu baru ke yang fasa yang ketiga, di peringkat yang ketiga di mana penyakit kita sudah meningkat tinggi. Mungkin dah stage, kalau kanser dah stage 4. Okey, mungkin dalam keadaan yang agak kritikal. So, penyakit akan melalui 3 peringkat. Okey, so di sini saya nak kongsikan kepada anda, di dalam dunia perubatan, tak kira apa pun perubatan, okey, dengar saya punya perkataan, tidak ada satu pun perubatan yang ada dalam dunia pada hari ini yang boleh mengesan di peringkat yang pertama ini, kecuali badan kita. Okey, kecuali badan kita. So, jadi badan kita akan memberitahu. Ini yang keluar simptom-simptom ni ataupun tanda-tanda ni. Masalah sembelih, kembung perut, ini merupakan asas. Jadi kalau benda perkara ini kita tak selesaikan, dia akan pergi kepada penyakit. Okey. Dan seterusnya hari ini. Okey, jadi kenapa bahayanya toksin ini ataupun kenapa kita perlu buang toksin? Okey. Jadi hari ini saya nak bagi tahu anda, okey, di dalam manusia ni, okey, manusia terjadi daripada iaitu kombinasi ataupun kita panggil iaitu gabungan daripada 2 sel. Okey. Sel sperma daripada lelaki dan sel ovum daripada wanita. Apabila dia berlakunya persenyawaan, dia akan membiak sampailah berbilion sel. Okey, dan jadilah kita sebagai manusia. Okey, ini saya tak mau panjangkan, tetapi yang paling penting pada hari ini, keseluruhan tubuh badan kita adalah terdiri daripada sel, dan setiap sel ini dia menjalankan tugas dia. Okey, jadi sekiranya toksin ini mempengaruhi sel kita, maka ini akan berlakunya masalah kelemahan sel, berlakunya penuaan sel. Okey, maksudnya hari ini kalau kita lihat di mana apabila toksin masuk ke dalam sel kita pada hari ini, maka secara tak langsung akan menjejaskan prestasi ataupun kerja sel ini. Apabila sel kita bermasalah, maka tisu kita akan bermasalah. Apabila tisu kita bermasalah, organ kita akan bermasalah. Dan maka sistem kita akan bermasalah dan kita akan jatuh sakit. So, jadi mari kita lihat secara asasnya. Okey. Di mana toksin daripada pemakanan kita, daripada emosi kita, okey, ya, yang berada di dalam badan kita, dia akan masuk ke sel kita. Okey, apabila sel kita toksin banyak ke dalam sel kita, maka sel kita tak boleh bekerja. So, jadi apa yang perlu kita lakukan secara asasnya, kita kena keluarkan sel. Maka wujudlah perkataan cleansing lah, detox lah. Okey, ini sehingga selagi toksin tak keluar daripada sel kita, maka kita akan bermasalah ataupun kita akan tidak sihat, berpenyakit. Ini kita lihat, ini asas dia. So, jadi persoalan dia hari ini, bagaimana sel kita ini dapat membuang toksin. Okey, so jadi kalau kita lihat dari segi farmakologi, di mana kita harus menguatkan sel itu sendiri. Yang boleh membuang sel adalah sel itu sendiri. Tidak ada satu pun ubat yang ada dalam dunia ni. Saya nak bagi tahu, tidak ada satu ubat yang ada dalam dunia ni yang dapat membuang toksin di dalam sel kita kecuali sel kita sendiri. Jadi maka secara tidak langsung kita harus menguatkan sel kita. Okey, bagaimana kita nak kuatkan sel? Kita harus pelajari apakah sifat-sifat sel. Di antaranya dia perlukan makanan. Dia perlukan oksigen. Ini asas saya nak bagi tahu. So jadi sel-sel kita ini dia perlu makan. Apa yang dia perlu makan? Dia perlukan nutrisi. Dia perlukan zat-zat. Dia tak kenal McDonald, dia tak kenal KFC, dia tak kenal Tom Yum. Okey, yang dikenal adalah iaitu makanan sel adalah nutrien ataupun zat-zat, okey, yang ada di dalam makanan tersebut.
So, jadi apabila sel kita kuat, maka toksin akan dilepaskan. Jadi hari ini saya nak bincangkan kepada anda satu perkara yang hari ini yang boleh menyebabkan kita bermasalah, kita berpenyakit sehingga penyakit-penyakit yang kritikal. Okey, di sini kita lihat okey, sekiranya kita tidak mendetoksifikasikan, okey, maka akan wujudnya, okey, ini kita lihat di mana pada hari ini kita lihat sel-sel ni dia akan buang toksin. Okey, ini secara asasnya buang toksin dia akan masuk dalam saluran darah. Jadi apabila saluran darah kita penuh dengan toksin, akan berlakunya masalah kepekatan, maka perjalanan darah kita akan jadi perlahan. Jadi di peringkat awal kita akan rasa apa? Rasa letih, rasa penat, sakit kepala. Inilah punca-punca dia. Okey. So jadi kalau kita lihat hari ini, di mana toksin-toksin yang dibuang oleh sel kita akan masuk ke dalam saluran darah ataupun akan melalui sistem kita panggil sistem perkumuhan. Contohnya begini kita lihat. Okey, contoh apabila kita organ-organ hati kita kuat, maka toksin-toksin akan dibuang ke dalam saluran darah, terutama sekali arteri. Di mana salur darah kita ni ada tiga, iaitu arteri, vena dan juga capillary. Okey, so sama juga macam buah pinggang juga. Okey, dia akan membersihkan toksin-toksin yang di dalam organ buah pinggang tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dalam gambar rajah tersebut, di mana darah darah yang belum ditapis akan masuk ke dalam buah pinggang, so dia akan keluarkan balik darah yang telah ditapis, maksudnya toksin, racun, okey, maksudnya keseimbangan elektrolit, okey, iaitu air ini sebagai asas. Okey, so ini yang saya nak kongsikan kepada anda yang hari ini ramai yang tidak tahu, yang mereka hanya fikir bahawa detox adalah usus saja. Okey, sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan di antara organ-organ sistem pencernaan kita. Okey, sistem perkumuhan kita. Yang pertama kalau kita lihat macam sistem penghadaman, ini asas. Okey, paru-paru, buah pinggang, kulit dan juga hati. Ini merupakan organ-organ yang melakukan iaitu proses cleansing ataupun proses detox. Jadi kalau kita lihat hari ini kelima-lima organ ini perlu kita kuatkan supaya toksin-toksin ini dapat dilepaskan. Okey. Mari kita pergi kepada satu topik yang hari ini saya akan pergi kepada yang pertama sekali, iaitu sistem penghadaman yang sering kita dengar tentang pasal detox. Okey. Jadi kalau kita lihat hari ini di mana sistem pencernaan kita bermula daripada mulut kita, okey, makanan terus telah dihancurkan, dia akan masuk ke dalam kita punya pharynx. Okey, pharynx dia akan masuk kepada esophagus. Dalam esophagus, okey, dia akan terus masuk ke dalam perut. Okey, lepas tu dia akan melalui usus kecil, usus besar dan dia akan melakukan pembuangan. Okey, so jadi hari ni kenapa kita mendapat simptom-simptom seperti macam tadi saya tunjukkan di antara 8 simptom tadi, tanda-tanda tadi. Okey, di mana kita badan kita rasa letih, rasa penat, sakit kepala, perut buncit dan sebagainya. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali iaitu usus kita. Okey, di mana seorang pakar bernama Dr. Bernard Jensen ada menyebut bahawa punca penyakit daripada usus, daripada usus yang kotor. Mungkin okey, di dalam Islam juga ada menyebut bahawa punca penyakit bermula daripada perut, bermaksud apa yang kita makan pada hari ini. So, jadi hari ini apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bersihkan usus kita. Kenapa? Di mana bahan-bahan buangan toksin-toksin yang selepas berlakunya metabolisme, di mana lebihan-lebihan ataupun kotoran-kotoran akan melalui usus kecil kita, dia akan melalui usus besar dan dia akan buang. Okey, jadi kalau kita lihat hari ini, selalunya perkara yang paling penting yang kita kena lihat dari segi pembersihan sistem perkumuhan kita, terutama sekali usus ni, iaitu usus kecil. Okey, usus kecil, usus besar. Kerana usus kecil merupakan satu tempat di mana nutrisi diserap. Okey, makanan yang kita makan pada hari ini akan diserap melalui usus kecil kita. Jadi sekiranya usus kita berlakunya penebalan,
okey, terdapatnya banyak kotoran. Maka secara tak langsung nutrisi yang kita ambil, yang kita makan seharian tidak dapat diserap oleh badan kita. Dan ini akan menyebabkan di mana berlakunya masalah-masalah simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Okey. So, jadi apakah solution dia? Di mana hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda satu produk yang dikenali sebagai Intesti. Di mana Intesti ni, di mana iaitu kombinasi daripada empat bahan yang utama, iaitu daun sea butter, okey, janggut jagung, okey, hottenberry, aloe vera dan juga morel. So, jadi kalau kita lihat kombinasi-kombinasi keempat-empat ini, yang pertama dia akan pertama sekali dia akan membantu menganjalkan usus kita. Okey, menganjalkan usus kita supaya usus kita dapat melepaskan najis-najis ataupun kotoran-kotoran yang terdapat di dalam usus kita pada hari ini. Kadang-kadang berlakunya pengerasan usus besar. Okey, dan ini menyebabkan najis kita tidak dapat bergerak dengan lancar, dan ini menyebabkan masalah sembelit, najis kita keras. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini dengan pengambilan produk Intesti ini dapat membantu menganjalkan usus kita. Yang seterusnya, yang pertama dapat melincirkan ataupun melancarkan pembuangan najis kita. Dan hari ini kita lihat bahawa di antara kesan yang kita nampak ataupun kita rasa bahawa di peringkat awal penggunaan Intesti ini, di mana najis kita akan hitam, kotor. Kerana apa? Mungkin ada sebahagian najis yang masih lagi melekat di kawasan usus kita. So, jadi secara tak langsung pada hari ini kita lihat di mana Intesti ini yang pertama sekali memang bagus untuk usus. Yang di samping itu juga dapat membantu menurunkan lipid darah. Kerana apa? Nutrisi apabila usus kecil kita bersih, nutrisi dapat diserap dengan lebih bagus, maka secara tidak langsung di mana dapat digunakan oleh sel-sel seluruh badan kita, okey, dan di samping itu juga dapat membantu mengaktifkan saluran darah kita, jadi secara tak langsung dapat membantu menurunkan lipid darah, okey, yang tu di samping itu juga memperbaiki masalah kulit dan juga boleh mengurangkan lemak. Di sini saya nyatakan kepada anda bagi golongan-golongan yang merasakan berat badan agak meningkat, anda boleh ambil Intesti ini juga selain untuk detoxification usus. Dia dapat menurunkan berat badan anda. Kerana apa? Kerana mungkin selama ini najis-najis ataupun kotoran yang melekat di usus kita ni tidak dapat terkeluar ataupun dibuang. Okey, dan masih melekat di kawasan usus kita. Jadi secara tak langsung pada hari ini di antara penyebab kenapa berat badan kita meningkat. Okey, sedangkan kita rasa saiz badan kita okey, tapi kenapa berat badan kita meningkat? Kerana apa? Najis-najis yang masih melekat di usus kita pada hari ini. Dan di samping itu juga di mana Intesti ini juga dapat membantu untuk mengelakkan daripada masalah-masalah yang lebih tinggi lagi, iaitu dari segi masalah seperti ulcer usus. Okey, kerana apa? Ini boleh menyebabkan masalah puasir. Okey, jadi dari samping itu lama-kelamaan kita takut akan menjadi masalah kanser usus. Okey, jadi secara tak langsung pada hari ini di mana Intesti ini berfokus kepada usus kita. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, di mana hari yang kedua iaitu saya akan berfokus kepada iaitu organ seperti paru-paru, okey, buah pinggang, okey, dan juga ini terutama sekali sistem kardiovaskular. Okey, mari kita lihat. Ini dua kombinasi iaitu mana dan juga ata. Okey, di dalam mana ni terdapat empat kandungan yang utama. Yang ini tak perlu saya jelaskan, dia akan ambil masa yang lebih panjang. Tetapi saya nak bagi tahu anda bahawa kombinasi minyak biji sea butter, okey, diperkayakan dengan flavonoid sea butter dan juga diperkayakan dengan polisakarida micromolekul dan juga minyak biji anggur. Dan begitu juga dengan ata.
Okey, ATA ini ada 6 kombinasi ataupun 6 formula. Okey, kalau kita lihat di sini minyak biji Cibaton, okey, iaitu Cynostima, minyak biji Pelera, soy lecithin, okey, Oposinum dan juga minyak biji anggur. So, jadi kenapa saya tekankan iaitu kita tekankan dua produk ini? Kerana apa? Ini adalah lebih kepada untuk detox darah ataupun detox saluran darah, dan ini akan menyebabkan yang pertama sekali kalau kita lihat fungsi dua produk ini iaitu memperbaiki kerosakan organ-organ dalaman kita. Okey, terutama sekali macam saya sebut tadi, macam paru-paru, okey, seperti buah pinggang, okey, seperti organ pankreas, okey, organ jantung. Okey, kerana hari ini saya nak bagi tahu anda, macam saya jelaskan di peringkat awal tadi, bahawa di mana semua tubuh badan kita, organ kita ada terdiri pada sel. Di mana badan kita menerima makanan dan juga oksigen melalui sistem pengaliran darah. Jadi hari ini jangan hairan kalau seseorang itu didiagnos berpenyakit seperti darah tinggi. Lepas darah tinggi, kita tengok lama kelamaan masalah kencing manis. Lama kelamaan masalah buah pinggang. Lama kelamaan dia akan menjadi jantung. So, kenapa benda ni terjadi begini? Kerana apa? Inilah punca asas dia, iaitu sistem pengaliran darah. Okey, so jadi kalau kita lihat, sistem pengaliran darah ni adalah amat penting. Okey, amat penting dalam tubuh badan kita. Okey, seperti kalau kita lihat jantung pada hari ini. Jantung pada hari ini tugas dia iaitu menerima darah yang beroksigen daripada paru-paru. Dan juga okey menghantar darah yang beroksigen ke seluruh badan. Itu function adalah fungsi kita punya saluran darah ataupun blood vessel kita. So, jadi kalau saluran darah kita bermasalah, contohnya masalah apa? Masalah seperti atherosclerosis, penyempitan salur darah, dan ini akan menyebabkan di mana makanan dan juga oksigen okey akan lambat sampai kepada tubuh badan kita. Terutama sekali yang saya nak kongsikan hari ini iaitu dari segi masalah seperti paru-paru. Kalau organ-organ paru-paru kita, kerana dalam paru-paru kita ni, okey, terdapatnya bronchus. Di dalam bronchus ni terdapat bronchiol. Okey, so dalam bronchiol inilah di mana oksigen disimpan. Okey, disimpan dan akan dihantar kepada darah yang itu darah yang tidak beroksigen melalui hemoglobin. So, jadi secara tak langsung pada hari ini, kalau seandainya organ paru-paru kita ni tidak kuat, maka di mana proses pembuangan toksin seperti apa? Karbon dioksida. Di mana hari ini, di mana darah yang telah mengalir okey dalam tubuh badan kita akhirnya akan pergi ke jantung kembali, okey, di mana bahan-bahan seperti karbon dioksida akan dihantar ke paru-paru, di mana di situlah pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. So, jadi paru-paru akan membuang karbon dioksida di dalam badan kita. Jadi sekiranya paru-paru kita tidak dapat membuang karbon dioksida tersebut, akan menyebabkan masalah kepada paru-paru. Okey, yang kedua, di mana paru-paru kita ni, organ-organ ataupun sel-sel paru-paru kita, di mana terutama sekali bronchiol pada hari ini haruslah di mana haruslah lebih aktif untuk membuang toksin-toksin. Toksin-toksin contohnya kalau kita lihat hari ini mungkin virus mulai yang menyebabkan lendir, menyebabkan kepekatan, di mana paru-paru kita harus kuat untuk membuang toksin tersebut. So, jadi paru-paru adalah merupakan salah satu organ detoxification, di mana dia akan tanda-tandanya seperti kalau kita lihat di mana kita kahak, okey, lendir, okey, jadi virus tu akan keluar. Contohnya kita batuk, di mana virus akan dibuang, okey, di mana hari ini untuk pengetahuan anda, sebenarnya batuk ni merupakan sesuatu anugerah kepada manusia. Kerana apa? Kerana apabila kita batuk, di mana kotoran akan dilepaskan. Tetapi kenapa hari ini kita sering batuk? Kerana paru-paru kita tidak dapat membuang toksin tersebut. Okey? Jadi lama-lama buang-buang itu akan menyebabkan berlakunya kelemahan tisu ataupun sel-sel di dalam paru-paru tersebut. So, ini kita lihat. Okey, yang kedua,
apa yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini iaitu kesan daripada pengambilan produk mana dan juga ATA dapat membantu melembutkan saluran darah kita. Di sini saya nak kongsikan kepada anda kerana apa? Apabila berlakunya masalah aterosklorosis, penyempitan salur darah menyebabkan tekanan darah kita akan meningkat. Maka secara tak langsung kalau kita didiagnos mengalami masalah tekanan darah tinggi, doktor akan memberi ubat-ubat tekanan darah tinggi seperti aspirin. Okey, di mana tugas ubat-ubat ini iaitu mengembangkan salur darah kita. Dan di samping itu juga kalau kita pengambilan nikotin, okey, jadi akan boleh menyebabkan berlakunya pengerasan pembuluh darah dan ini akan boleh menyebabkan berbagai-bagai komplikasi, di mana di antaranya boleh berlakunya masalah hemorrhage iaitu pembuluh darah pecah apabila dia kembang kencur dan juga mengeras, dan ini yang kita takuti. Dan sekiranya berlaku di saluran darah otak akan boleh menyebabkan stroke. Kalau berlakunya di jantung akan boleh menyebabkan heart attack dan juga kematian. Okey, dan kalau kita lihat apabila berlakunya masalah pengerasan pembuluh darah ini juga menyebabkan kita sentiasa rasa kebas, okey, kerana salur darah itu sempit. Itu yang dikenali sebagai aterosklorosis. So jadi dengan pengambilan produk mana dan juga ATA pada hari ini akan membantu menganjalkan pembuluh darah, dan yang paling penting sekali di mana pengambilan mana dan juga ATA ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu detoxification sel-sel kita untuk dibuang ke dalam saluran darah, dan saluran darah akan membuang toksin dengan lebih cepat. Okey, dan di samping itu juga dapat menurunkan tekanan darah, lipid darah, kelikatan darah juga dan juga meningkatkan iaitu peredaran mikro dan juga mengurangkan penyakit cerebrovascular. Okey, di sini saya nak jelaskan kepada anda lebih jelas di mana kandungan yang baik untuk sistem kardiovaskular selain iaitu vitamin-vitamin yang terdapat di dalam mana iaitu unsur mineral ataupun unsur suri ataupun mineral iaitu kalium dan juga magnesium. Ini adalah cukup bagus untuk sistem pengaliran darah kita. So jadi kombinasi mana dan juga ATA ini sebenarnya yang pertama sekali untuk membantu mempercepatkan detoxification sel-sel kita di dalam saluran darah. Okey, ini kita lihat Okey, dan seterusnya hari ini saya nak kongsikan supaya anda lebih faham Okey, kalau kita lihat gambar rajah yang pertama di mana apabila kita dilahirkan saja pembuluh darah kita bersih, ibarat longkang yang baru. Okey, jadi apa lama kelamaan dengan pemakanan kita, dengan stres kita, dengan gaya hidup kita pada hari ini akan menyebabkan berlakunya masalah aterosklorosis iaitu penyempitan salur darah. Mungkin di antara faktornya adalah kolesterol. Okey, hari ini saya nak bagi tahu anda kolesterol ni sebenarnya perlu dalam badan kita, terutama sekali untuk sistem untuk hormon okey. Dan tetapi apabila kadar kolesterol yang terdapat di dalam darah kita ini berlakunya pengoksidaan, berlakunya free radical, menyebabkan di mana kolesterol ini akan melekat ke dinding pembuluh darah, dan ini akan menyebabkan himpunan, dan apabila terdapatnya kolesterol, lemak dengan kepekatan darah, dengan toksin menyebabkan pembuluh darah kita semakin sempit, dan ini akan berlaku masalah tekanan darah. Kita tengok gambar rajah yang ketiga. Gambar rajah yang keempat yang kita takuti apabila salur darah kita sempit berlakunya masalah pembekuan darah. Ini yang paling kita takut, dan ini yang boleh menyebabkan kematian. So jadi apakah fungsi mana dan juga ATA ini? Yang pertama sekali untuk mengaktifkan sel-sel pembuluh darah kita, supaya pembuluh darah kita dapat melepaskan aterosklorosis yang berada di dalam pembuluh darah. Kerana hari ini saya nak kongsikan kepada anda tidak ada satu pun ubat yang ada dalam dunia ni yang dapat membersihkan pembuluh darah kecuali pembuluh darah kita. Okey, ini kita lihat ini. Okey.
Yang ini yang situasi yang paling kita takuti, iaitu kalau kita lihat masalah penyempitan salur darah ini. Okey, kerana apa? Ini saya nak kongsikan, ini merupakan salah satu subjek detox sebenarnya. Okey, asasnya adalah detox. Kerana kita harus detox kita punya toksin, toksin di dalam saluran darah kita supaya kita bersihkan pembuluh darah kita. Yang kita takut apabila berlakunya penyumbatan dan berlakunya blood clot akan menyebabkan stroke. Dan yang paling kita takut pada hari ini dengan penggunaan ubat-ubatan, dengan keadaan kehidupan kita, stres dan juga gaya hidup kita, yang kita takut pembuluh darah kita pecah, dan ini yang dikenali sebagai hemorrhage. Jadi secara tak langsung pada hari ini yang saya nak kongsikan, mungkin anda kurang faham, tapi yang ini mungkin anda faham. Okey, saya bacakan. Apabila salur darah dalam mata kita sempit, okey, salur darah mata iaitu capillary, salur darah halus, bekalan oksigen dan nutrisi akan kurang, dan secara tidak langsung saraf-saraf mata juga tidak dapat berfungsi dengan baik, dan akhirnya berlakunya masalah penglihatan, contohnya kabur, okey, dan juga boleh menyebabkan kehilangan penglihatan. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda, fungsi salur darah pada hari ini bukan saja membawa nutrisi, bukan saja untuk membawa oksigen, malahan membawa kotoran, toksin-toksin untuk dibuang. Untuk dibuang daripada badan kita. So ini yang saya katakan bahawa ramai di kalangan kita pada hari ini tidak tahu bahawa kita perlu detox kita punya saluran darah. Okey. Ini kita lihat okey. So jadi seterusnya yang di antara yang terpenting organ-organ detox kita ataupun sistem pembuangan kita iaitu hati. Okey. Hati merupakan satu organ yang cukup banyak tugasnya. Okey, dan yang di antara yang terpenting. Okey, semua organ dalam badan kita adalah terpenting. Tetapi ini di antara organ yang paling banyak fungsi, iaitu hati kita. Yang pertama sekali, dia memproduksi hempedu. Kalau sekiranya cairan hempedu ini tak ada, maka sistem pencernaan kita bermasalah. Okey, yang kedua, daya tahan tubuh, di mana hati kita membantu untuk menghasilkan antibodi. Dan di samping itu juga, di mana hati juga membentuk dan juga menyimpan protein, vitamin dan juga lemak. Kerana antara tugas-tugas hati, dia sebagai store, dia menyimpan. Sekiranya di mana badan kita memerlukan, baru dia akan keluarkan. Okey. Dan yang seterusnya iaitu dia membantu menghasilkan sel darah merah, dan juga yang hari ini topik kita ialah membuang racun ataupun membuang toksin yang ada dalam badan kita, dan juga menetralkan racun. Okey. So, apa yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini, di mana ini di antara produk yang boleh membantu mendetoksifikasikan hati kita, iaitu produk liver. Ya, ini di antara rangkaian produk SN1, iaitu liver ini adalah satu produk yang berfokus kepada untuk detox ataupun menguatkan hati kita. So dia mempunyai 5 ramuan, 5 ramuan yang terpenting, iaitu yang pertama, kita tahu bahawa setiap produk SN1 ni iaitu mempunyai biji sibaton, di mana di antara ramuan terpenting dia adalah minyak biji sibaton, dia ada gynostima, dia ada peonia, sapora, dan juga iaitu siasandra. So ini di antara kombinasi. Jadi kalau nak mengetahui apakah komponen-komponen terdapat di dalam kandungan tersebut, di mana kita di syarikat SN1 kita ada pakar pemakanan yang boleh menerangkan apakah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kelima ramuan tersebut. Okey. So jadi apakah tugas liver ini? Yang pertama, dia akan mendetoksifikasikan, iaitu dia menguatkan sel-sel dan juga tisu-tisu hati kita untuk membuang
toksin dan juga menyingkirkan lemak yang berlebihan dan juga kadar gula yang berlebihan. Okey, itu yang kadang-kadang kalau kita lihat di antara bagaimana hati kita mendetoksifikasikan atau membuang toksin. Okey, jadi kita lihat najis kita. Okey, dan dalam najis kita mungkin terdapatnya warna-warna. Itu merupakan lebihan bilirubin. Okey, dan juga kalau kita lihat kadang-kadang kita tengok najis kita kadang contohnya apa ni berbau agak busuk, itu merupakan detoxification. Dan juga di samping itu juga dia dapat menyuburkan atau menguatkan iaitu hati kita untuk apa? Di antara tugas hati kita adalah mengeluarkan atau menghasilkan antibody untuk melawan dan juga menutralkan racun di dalam badan kita. Dan juga fungsi liver ini juga melindungi, okey, iaitu mengekalkan fungsi hati dan juga menghalang dan juga melindungi hati. Contohnya berlakunya masalah sirosis iaitu pembengkakan hati. Okey, dan juga masalah hati berlemak. Dan ini juga mengganggu fungsi hati. So jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita kena buang toksin tersebut. Okey, jadi hari ini untuk dapat keberkesanan yang cukup berkesan, iaitu kombinasi mana dan juga liver bagus untuk mendetoksifikasikan organ hati kita. Dan di samping itu juga ada toksin-toksin yang tidak dapat ataupun tidak mampu oleh badan kita untuk membuang, okey, dengan lebih baik. Iaitu kalau kita lihat di antaranya iaitu heavy metal ataupun logam-logam berat. Seperti kalau kita lihat seperti pencemaran arsenik, okey, kodium dan sebagainya. So jadi kalau kita lihat hari ini kita lihat banyak pemakanan kita, okey, produk barang ataupun barangan yang mengandungi heavy metal ataupun logam-logam berat ini seperti arsenik, merkuri, plumbum, kodium. Okey, so ini yang kadang-kadang yang tidak mampu oleh organ kita untuk menyahkan. So jadi hari ini di mana syarikat SN1 telah mendapat satu formula yang cukup hebat, iaitu satu produk yang dikenal sebagai BUS. Okey, di mana BUS ni fungsi dia adalah untuk membuang heavy metal, iaitu logam-logam berat yang terdapat di dalam badan kita. Contohnya kalau kita lihat hari ini okey, contohnya di mana kadang-kadang toksin bersifat arsenik yang berwarna. Contohnya macam katakan individu itu bekerja di industri cat, dia menggunakan spray dan sebagainya. Lama kelamaan toksin itu akan masuk ke dalam rongga-rongga kulit kita. Dan ini menyebabkan di mana kulit-kulit kita gatal, kulit-kulit kita bermasalah, sensitif, okey, berlakunya masalah penebalan dan berbagai-bagai lagi. So jadi macam mana nak mengeluarkan sedangkan badan kita di badan kita tidak mampu. So jadi dengan adanya iaitu produk BUS ni mampu untuk membuang toksin bersifat logam berat ini daripada tubuh badan kita. Okey. So ini saya bagi sedikit asas kepada anda bahawa iaitu pengeluaran toksin okey melalui buah pinggang. Okey, macam saya katakan di peringkat awal tadi. Buah pinggang fungsi dia adalah menapis. Okey, filter. Okey, di mana darah yang mengandungi toksin-toksin ini, okey, dia akan ditapis oleh buah pinggang. Jadi sekiranya di mana organ buah pinggang kita tak berfungsi dengan bagus, maka secara tidak langsung toksin-toksin tersebut terpaksa dilepaskan okey ke dalam darah kita, dan toksin-toksin ini akan masuk ke dalam sel-sel kita. Ini yang dikatakan bahawa di mana kegagalan ataupun kelemahan organ-organ kita disebabkan terdapatnya banyak toksin di dalam sel kita. So jadi dengan secara tak langsung pada hari ini, iaitu dengan pengambilan produk mana pada hari ini, pertama sekali dia dapat membantu iaitu menguatkan sel kita, terutama sekali nukleus kita, kerana kandungan seperti flavonoid, antioksidan yang tinggi,
dan di samping itu juga mengandungi polisakarida mikromolekul untuk menguatkan membran sel kita, terutama sekali buah-buah pinggang. So jadi maka secara tak langsung di mana toksin-toksin ini dapat dibuang melalui sistem perkumuan kita seperti air kencing, buang air besar, melalui kulit, di situ anda akan nampak akan nampak bahawa di mana di peringkat awal tengok macam sepertinya lebihan urea, di mana air kencing anda agak berwarna, itu adalah urea. Urea adalah daripada metabolisme ataupun bahan toksin daripada protein. Jadi kadang-kadang buah pinggang kita tak dapat berfungsi dengan bagus, maka lebihan protein tu akan lebih keluar. Itu yang tanda-tanda je air kencing kita berbuih, dan di samping itu juga apabila organ buah pinggang kita tak berfungsi dengan bagus, dia akan menunjukkan tanda-tanda seperti sukar nak buang air kecil, ini kita lihat, dan juga sakit di bawah di bawah punggung, itu yang pertama. Ini saya tak perlu saya jelaskan secara detail, jadi nak menentukan buah pinggang kita ada masalah atau tidak, di mana kita kalau mengikut dari segi perubatan kita akan buat ujian darah. Dalam ujian darah tu kita akan dapati tahap urea kita, tahap kreatinin kita, tahap protein kita. Jadi apabila toksin-toksin ini dia meningkat banyak di dalam darah, ini menandakan bahawa buah pinggang kita gagal berfungsi dengan lebih bagus. Dan apabila toksin ini dilepaskan, dia akan mengganggu pula organ-organ seperti jantung. Yang kedua, kalau kita lihat di mana hati kita dia akan membuang toksin melalui seperti buang air besar. Di situ kita akan nampak bahawa di antaranya iaitu bilirubin. Bilirubin dibuang. Bilirubin ini merupakan salah satu di mana kotoran ataupun lebihan daripada darah kita. Yang ketiga, toksin yang larut dalam air. Di mana toksin ni saya nak bagi tahu anda, dia ada dua kategori, iaitu toksin yang larut dalam air dan toksin yang tidak larut dalam air. Toksin dalam air ini dia mudah dinyahkan atau dibuang. Contohnya kita akan nampak melalui peluh. Peluh kita berbau, peluh kita banyak, peluh kita masam pun ada. Dan di samping itu peluh kita berwarna. Ini kita lihat. Dan yang keempat, toksin yang tidak larut dalam air akan dikeluarkan, akan dibuang. Contohnya melalui seperti apa? Seperti bisul, jerawat. Jadi hari ini saya nak bagi tahu anda, ini terutama sekali kalau kita lihat macam heavy metal. Contohnya hati kita membuang logam-logam berat. Jangan terkejut selepas pengambilan seperti mana liver, di mana akan berlakunya seperti bintik-bintik merah, lepas tu bisul. Kenapa? Di situlah toksin-toksin kita dikeluarkan. Dan yang kelima, toksin pada pencernaan kita, dia akan melalui buang air besar dan juga muntah. Ini kita lihat. Jadi sekiranya anda ambil produk SN1 ini, terutama sekali produk mana, jadi kalau anda muntah menunjukkan bahawa di mana sistem pencernaan anda bermasalah. Contohnya masalah perut, gastrik, So jadi kita tak nak bincangkan spesifik tentang gastrik ni, tetapi yang paling penting pada hari ini di mana kita harus detox badan kita. Detox badan kita. Terutama sekali sistem pencernaan kita kerana dah macam-macam makanan yang kita makan pada hari ini. Dan seterusnya paru-paru. Di mana paru-paru akan membuang toksin melalui seperti batuk, muntah, macam kahak, ini kita lendir. Ini di antara bagaimana badan kita mendetoksifikasikan. Yang paling penting pada hari ini, bagaimana kita nak menguatkan organ kita ni untuk membuang toksin dengan lebih cepat. Ini yang paling penting. So jadi apa yang perlu anda lakukan, haruslah menguatkan
organ-organ tersebut dengan cara bagaimana memberi makanan yang sesuai kepada sel-sel kita supaya sel-sel kita membuat detoxification. So, jadi secara ringkasnya saya nak kongsikan kepada anda iaitu bagi golongan-golongan golongan-golongan yang ingin lebih untuk memahami. Mungkin tadi penerangan saya mungkin ada yang kurang faham. Di sini saya nak kongsikan kepada anda kombinasi mana dan juga intesti adalah cukup baik dan saya amat-amat recommend bagi golongan-golongan yang mengalami masalah-masalah simptom-simptom yang di peringkat awal yang saya nyatakan tadi, iaitu untuk membantu usus kita bekerja dengan bagus, untuk membersihkan usus ataupun sistem pencernaan, iaitu kombinasi mana dan juga intesti. Okey, mana dan juga ATA ini adalah membantu untuk detoxification sistem pengaliran darah kita. Jadi hari ini saya nak bagi tahu anda kenapa hari ini kita rasa letih, kita rasa penat, kita rasa malas kerana terdapatnya di mana toksin-toksin yang berada dalam saluran darah kita. Jadi apabila darah kita mengalir dengan tidak lancar ataupun perlahan, ini yang kita merasakan simptom-simptom ataupun tanda-tanda tersebut. So jadi lama kelamaan kalau kita biarkan, ini akan menjejaskan iaitu organ-organ dalaman kita. So jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ni adalah kita kena detox kita punya saluran darah kita dengan pengambilan mana dan juga ATA. Dan di samping itu juga, di samping itu juga iaitu pengambilan iaitu kombinasi mana dan juga liver untuk apa? Untuk penjagaan hati kita, liver kita dan juga fungsi hati kita. Yang ini saya amat syorkan kepada golongan-golongan yang sering hari-hari mengambil seperti alkohol, isap rokok, kerana apa? Kita tahu bahan-bahan terdapat dalam rokok dan juga alkohol, dia akan menjejaskan fungsi hati kita. Kalau anda tak percaya, anda tengok golongan yang perokok dan juga yang kerap yang selalu minum alkohol ni, kita tengok mata dia. Yang pertama, mata dia agak kemerahan. Yang kedua, kita tengok mata dia agak kuning. So jadi dengan kombinasi mana dan juga liver ini memang khusus untuk penjagaan hati dan juga fungsi hati. Dan yang seterusnya iaitu kombinasi mana dan juga BUS, ini adalah untuk membuang heavy metal ataupun logam-logam berat yang di dalam badan kita. Yang saya nyatakan tadi di antaranya seperti arsenic, seperti mercury, merkuri yang terdapat di dalam makanan dan juga terdapat dalam bahan-bahan yang kita gunakan seharian. Dan juga di samping itu juga banyak lagi iaitu bahan-bahan yang sukar dibuang oleh tubuh badan kita, di mana hal ini dengan kombinasi mana dan juga BUS mampu untuk membuang logam-logam berat ini. So ini di antara perkongsian saya tentang bagaimana kita nak detox. Tetapi yang paling penting pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah anda hari ini sudah faham apa yang perlu anda detox. Bukan saja usus yang hari ini macam-macam tentang cleansing ataupun detox. Dan hari ini kita sudah faham apa yang perlu kita detox pada hari ini, dan rangkaian produk mana pada hari ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di peringkat awal ini. Itu saja saya kongsikan pada malam ini kepada rakan-rakan kita pada malam ini.